Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, jadi pagi ni cikgu nak sambung lah untuk latihan topikal untuk soalan objektif. Untuk hari ni kita akan sambung bagi soalan 11 hingga soalan 20. Kita sambung lagi 10 soalan. Kita masih lagi dalam tajuk yang sama iaitu tajuk bab 8, tajuk 8, seni reka grafik ilustrasi. Betul. Macam setengah. Okey, jadi ada 10 lagi soalan yang kamu perlu selesaikan bagi tajuk 8 ni. Okey, jadi kita cuba untuk selesaikan lagi 10 soalan. Okey, baiklah pelajar. Untuk soalan yang seterusnya, soalan nombor 11 apakah prinsip rekaan yang amat ketara pada ilustrasi pengiklanan di bawah? Okey, seperti yang kamu nampak ni, okey, pada gambar rajah di bawah ni ada satu poster visit Perak, yours to discover. Okey. Jadi dia tanya prinsip rekaan yang amat ketara. Okey, prinsip rekaan yang amat ketara yang terdapat pada ilustrasi poster di bawah ni. Okey. Jadi untuk sebagai ilmu input tambahan, kita dalam seni terdapat beberapa prinsip rekaan iaitu kepelbagaian, harmoni, keseimbangan, kemudian kontra. Ada 6 sebenarnya, ada 6 prinsip rekaan dalam seni visual. Jadi dekat sini pilihan jawapan yang diberi ada 4 kepelbagaian, pergerakan, penegasan serta kontra. Okey, jadi apa jawapan yang paling sesuai untuk prinsip rekaan yang ada pada ilustrasi periklanan ni? Apa yang prinsip rekaan yang paling sesuai? Okey. Okey, kalau kita tengok pada ilustrasi ni adanya unsur seni warna bahasa seni visual warna. Kemudian kalau dari segi bahasa seni yang lain, garisan ada nampak prinsip unsur seni garisan. Kemudian yang paling ketara adalah kepelbagaian kamu lihat ada unsur warna, kemudian ada unsur bentuk kamu lihat bentuk muka type, tulisan, kemudian jalinan pun ada kita lihat pada kelopak bunga nampak jalinan tampak pada bunga Rafflesia ni Kemudian warna tadi ada, kemudian yang paling jawapan yang paling tepat adalah A kepelbagaian. Sebab nampak ni ada gabungan warna, bentuk, kemudian ada jalinan dan sebagainya. Jadi jawapan yang paling sesuai adalah kepelbagaian. Soalan 12. Soalan 12. Manakah ciri-ciri yang perlu ada bagi jenis ilustrasi seperti di bawah? Okey. Jadi di bawah ni merupakan gambar rajah bagi enjin kenderaan Kalau kita dapat lihat adanya bahagian-bahagian komponen enjin seperti intercooler. Kemudian adanya, kalau kita lihat ni,
adanya ada cooling airflow ini intercooler ni, cooler semua ni lah Jadi dekat sini rajah dia memberikan penerangan tentang arah masuk udara ke bahagian enjin intercooler. Jadi kalau kita rujuk dalam buku teks, ilustrasi yang bersesuaian dengan rajah seperti dalam soalan tu adalah ilustrasi industri dan teknikal Jadi ciri-ciri dalam ilustrasi industri dan teknikal adalah dia mestilah memberikan maklumat produk dengan lebih terperinci maksudnya komponen tu mesti menunjukkan maklumat yang terperinci supaya orang boleh faham. Kemudian lakaran mestilah menggunakan kaedah mekanikal dan reka bentuk berkomputer. Yang paling penting dalam ni adalah ilustrasi teknikal. Dia bersifat teknikal maknanya dia menerangkan tentang komponen-komponen kenderaan. Okey. Jadi pilihan jawapan yang diberi ada 4, olahan berdasarkan imajinasi, reka bentuk ciptaan industri, lakaran teknikal dan terperinci, lakaran pias bagi objek tertentu. Okey. Jadi yang pertama olahan berdasarkan imajinasi. Okey, ini tak betul untuk lakaran ilustrasi bersifat industri dan teknikal ni, dia mestilah mempunyai ciri yang tepat tidak boleh diimajinasikan, mesti berdasarkan benda-benda fakta yang tepat. Jadi satu ni salah jadi mana-mana jawapan yang ada pilihan jawapan satu ni salah A dan B confirm salah. Tinggallah pilihan 2, 3 dan 4. Okey, jawapan nombor 2, reka bentuk ciptaan industri. Okey, merujuk kepada pilihan ataupun merujuk kepada poin yang diberi dalam buku teks. Okey, betul ini merupakan reka bentuk hasil ciptaan industri Jadi industri apa? Yang ni industri automotif kereta. Jadi nombor 2 ni betul. Okey, kita tinggal dapatkan lagi satu jawapan Okey, jawapan nombor 3 pilihan jawapan nombor 3, lakaran teknikal dan terperinci. Okey, lakaran teknikal dan terperinci. Okey, jadi dalam ni pun sama mempunyai ada poin dia. Poin yang ketiga ni maklumat produk dengan lebih terperinci. Okey, jadi kita dah dapat 2 jawapan 2 dan 3, reka bentuk ciptaan industri serta lakaran teknikal yang terperinci. Jadi jawapannya adalah 2 dan 3. So kat sini adalah C 2 dan 3. Okey, baiklah pelajar. Soalan yang seterusnya, soalan nombor 13. Antara berikut, ilustrasi manakah bertujuan untuk menonjolkan karakter sesuatu produk? Okey, bertujuan untuk menonjolkan karakter sesuatu produk. Jadi pilihan jawapannya A, B, C dan D A, ilustrasi alam, ilustrasi imajinasi, ilustrasi penerbitan dan ilustrasi pengiklanan. Yang manakah menunjukkan karakter produk? So kita tengok 4 pilihan jawapan ni dalam buku teks. Okey. Okey, yang pertama, pilihan jawapan dia adalah ilustrasi imajinasi imajinasi. Kalau kita lihat kat sini, poin-poin yang diberi okey, tak ada tak ada dalam pilihan jawapan.
dia tak ada dalam kehendak soalan apa yang menonjolkan karakter. Jadi ilustrasi imajinasi ni jawapan apa ni, pilihan dia tak betul. Seterusnya penerbitan. Okey, penerbitan. Ada tak ciri-ciri menonjolkan karakter produk? Okey, baca poin-poin dia. Penerbitan digunakan untuk kulit buku kanak-kanak, menyampaikan maklumat dan juga menggambarkan tentang penceritaan bahan. Okey, untuk penerbitan pun sama dia tidak mempunyai jawapan yang menepati kehendak soalan. Dan seterusnya kita pergi kepada ilustrasi pengiklanan. Okey, ilustrasi pengiklanan, poin dia. Ilustrasi produk dikenali sebagai ilustrasi produk. Okey, digunakan untuk mempromosikan produk. Okey. Jadi kita dah jumpa dah poin dalam seperti yang soalan minta. Jadi jawapan yang tepat adalah ilustrasi pengiklanan. Okey. Jawapannya adalah ilustrasi pengiklanan. D jawapannya. Soalan 14. Merujuk pada gambar raja di bawah. Merujuk pada gambar raja di bawah. Apakah media yang digunakan bagi menghasilkan ilustrasi tersebut? Apakah media yang digunakan? Okey. Untuk media dalam penghasilan ilustrasi, dia terbahagi kepada beberapa jenis iaitu kalau kamu lihat dalam buku teks, terdapat beberapa media dalam penghasilan ilustrasi. Contohnya menggunakan mural, Kemudian dakwat dan cat air, gouache dan akrilik, pensel dan pensel warna, pen dan marker pen, serta menggunakan peranti digital, perisian digital seperti CGI, Adobe Photoshop dan sebagainya. Jadi berdasarkan gambar rajah ni, yang paling menonjol media yang paling menonjol ialah cat air. Okey. Sebab dapat kita lihat pada bahagian latar belakang ni, efek-efek kesan daripada campuran warna cat air menggunakan teknik basah atas basah. Kalau kamu dapat lihat macam ada tumpuk-tumpuk air ni. Jadi ini menggunakan teknik cat air. Soalan 15. Maklumat di bawah tentang salah satu jenis ilustrasi. Jadi maklumat dia ialah pertama, penceritaan berbentuk ilustrasi. Maklumat kedua, menggunakan satu atau lebih panel secara berturutan. Penceritaan tengok ni. Kita kena highlightkan dia punya kata kunci. Kata kunci, penceritaan berbentuk ilustrasi menggunakan satu atau lebih panel secara berterusan. Jadi apakah ilustrasi yang sesuai dengan maklumat yang diberi ni? A, ilustrasi ekspresi, B, ilustrasi dekoratif, C, ilustrasi penerbitan dan D, ilustrasi komik dan animasi. Yang mana yang paling sesuai? Kita lihat pada maklumat dalam buku teks. Okey. Okey.
Jadi kalau kita lihat pada muka surat 176, ilustrasi komik dan animasi Okey. Ilustrasi komik animasi ni dikaitkan dengan penceritaan berbentuk ilustrasi. Kemudian maklumat kedua, menggunakan satu atau lebih panel yang dihasilkan secara berturutan. Okey, jadi kita dah dapat dah jawapan dia. Jawapan yang paling sesuai ialah D, ilustrasi komik dan animasi Soalan 16. Soalan 16. Apakah teknik yang digunakan bagi menghasilkan karya ilustrasi di bawah? Apakah teknik? Jadi seperti yang kita dah pelajari, media dan teknik Kalau media, terdapat beberapa jenis media dalam penghasilan ilustrasi. Dan teknik pun dia terbahagi kepada beberapa jenis iaitu contoh teknik tradisional dan teknik moden. Okey, kalau tradisional seperti penggunaan berus warna, teknik basah atas basah, kering atas basah, kering atas kering, kemudian teknik dalam menghasilkan lukisan menggunakan teknik garisan silang pangkah, garisan selari, kemudian potongan kayu dan gurisan besi pun teknik dalam penghasilan ilustrasi Kemudian airbrush pun sama airbrush tu menggunakan kalau kamu pernah lihat dalam media sosial Facebook ada artis-artis yang menggunakan teknik airbrush untuk selalunya orang gunakan untuk membuat atau menghias bagi objek-objek seperti bahagian-bahagian kereta, bahagian helmet, dia gunakan airbrush sebab hasil dia lebih halus tampal dan collage, itu pun teknik dalam ilustrasi. Kalau moden terdapat 3, digital vector, digital photomontage dan digital model 3D ni seperti dalam paparan buku teks ni nanti kamu boleh rujuklah Okey, jadi kalau kita lihat pada soalan 16 teknik yang paling bertepatan dengan paparan gambar ni ialah menggunakan peranti digital dia menggunakan peranti digital sebab kat sini ini adalah efek-efek yang terdapat dalam perisian tertentu. Oleh itu yang paling bertepatan adalah A, peranti digital Kalau kita nak katakan dia menggunakan teknik tradisional kurang tepat sebab hasil dia memang efek dia efek yang menggunakan kaedah digital bukan seperti kaedah-kaedah tradisional Okey, jadi jawapannya A peranti digital. Okey, soalan nombor 17. Apakah karya ilustrasi kebiasaannya merupakan seni komersial? Okey, karya ilustrasi kebiasaannya merupakan seni komersial komersial. Apakah bidang pekerjaan bagi mereka yang terlibat dalam penghasilan ilustrasi? Bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan. Okey. Apakah bidang pekerjaan yang paling sesuai bagi penghasilan ilustrasi? Apa kerja yang sesuai bagi seseorang yang membuat ilustrasi ni? A. Illustrator, B. Animator, C. Cartoonist, D. Pereka bentuk. Apa jawapan yang paling sesuai agak-agak?
Jadi antara A, B, C dan D, yang paling sesuai adalah A, illustrator. Animator, kartunis, pereka bentuk, dia adalah sub dalam kerja-kerja yang ada dalam Illustrator tu. Jadi Illustrator ni adalah main dia, utama dia, dia punya highlight pekerjaan. Dan tugas seorang Illustrator tu, dia lah menghasilkan lukisan, mungkin dia adalah seorang kartunis dan sebagainya lah. Jadi A lah jawapannya yang boleh tepat. Nombor 18. Gambar ajar di bawah menunjukkan salah satu proses penghasilan ilustrasi. Apakah nama proses tersebut? Okey. Nampak ada beberapa panel ataupun frame gambar yang disusun secara berturutan yang menggambarkan penceritaan. Okey. Dia dilakar daripada beberapa perubahan perubahan cerita nampak perkembangan idea dia daripada yang pertama, kedua, ketiga sehinggalah yang gambar yang ke-9 ada pergerakan cerita dari situ, ada kesinambungan, sambungan daripada cerita yang sebelumnya. Okey, jadi apakah nama proses ini? Okey, nama proses ini ialah, kalau kamu nak tahu, ada dalam buku teks, iaitu dia dalam bidang, okey ini dalam tajuk penjanaan idea bergambar. Okey, nama proses ini adalah thumbnail. Jadi apakah thumbnail? Thumbnail merupakan proses penjanaan idea bergambar dalam saiz yang kecil dan banyak. Langkah ini menekankan penggunaan teknik lakaran pensel atau pen secara ringkas dan pantas. Maknanya lakaran dia ringkas dan pantas dan dihasilkan secara banyak dengan banyak. Tapi dalam saiz yang kecil untuk menguatkan penceritaan sesebuah animasi itu. Jadi jawapan yang paling tepat adalah C, thumbnail. Soalan 19. Manakah antara berikut media yang sering digunakan dalam penghasilan karya ilustrasi? Apakah media? Manakah antara berikut media yang sering digunakan dalam penghasilan karya ilustrasi? Okey, media tadi kita dah belajar. Media terbahagi kepada beberapa jenis dalam penghasilan ilustrasi, iaitu media contoh media cat air dan sebagainya. Jadi ada 4 pilihan jawapan. Media yang paling bertepatan adalah cat air dan juga pensel warna. 1 dan 4 Kalau pilihan jawapan 2 dan 3 ni, pensel arang, cetakan timbulan, yang ni tak ada dalam tiada dalam media-media penghasilan ilustrasi. Ini adalah media untuk menghasilkan lukisan. Pensel arang ni lukisan, cetakan timbulan ni adalah penghasilan cetakan dalam seni halus. Okey, dan soalan yang terakhir, soalan 20. Antara berikut, apakah keunikan yang terdapat pada ilustrasi di bawah? Kuala Lumpur. Poster sebuah ini menggambarkan ibu negara Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi kat sini kita dapat lihat ada warna, ada unsur warna serta tagline Kuala Lumpur. Adanya bentuk-bentuk bangunan ikon Malaysia, bangunan berkembar Petronas, bangunan-bangunan Menara Sultan Abdul Samad, adanya masjid-masjid
negara. Okey, jadi antara pilihan jawapan yang paling sesuai ialah 3 dan 4. Gabungan bangunan lama dan baru. Nampak ada bangunan-bangunan ikonik Malaysia seperti Menara Sultan Abdul Samad, Menara Berkembar Petronas, Menara Tabung Haji serta kemeriahan dari kepelbagaian warna. Ni warna-warna yang harmoni, warna-warna yang ceria dan meriah. Jadi kat situ jawapan ni adalah 3 dan 4. Jawapannya 3 dan 4. So jawapannya adalah D 3 dan 4. Okey. Jadi selesai sudah kita membuat perbincangan tentang 20 soalan. Jadi itu sajalah perkongsian cikgu untuk hari ini. Saya harap apa yang saya kongsikan kepada kamu ni dapat memberi ilmu dan manfaat yang berguna supaya nanti masa exam kamu dapat faham seandainya keluar soalan-soalan daripada tajuk nombor 8 tajuk ilustrasi ni. Dan untuk tugasan, cikgu harap kamu dapat salin semula soalan-soalan ni beserta jawapan dalam buku nota kamu. Okey pelajar, jadi itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya selanjutnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.